InsyaAllah, ini adalah kayu sugi. Cerita ni sangat, saya rasa kisah ni saya boleh menitiskan air mata sebab kisah ni disebut dalam kitab sirah. Ketika mana kayu sugi ni ditemui, sebenarnya orang yang menjumpai dan menemui kayu sugi ni datang daripada negara Libya. Sebab dalam kitab sirah mengatakan bahawa Nabi ni kan banyak khadam ataupun banyak pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara khadam dan pembantu Nabi yang hidup ketika itu yang menemui kayu sugi ni adalah datang daripada negara Libya. Ketika itu Nabi pulang daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Okey, ketika Nabi pulang, maka Nabi mewasiatkan, Nabi membuka semua pakaian, Nabi salin pakaian. Bila Nabi salin pakaian, Nabi ringkaskan cerita, Nabi bagi pakaian Nabi itu daripada serban, kopiah, serban, jubah dan juga capal. Okey, set tiga benda tu Nabi buat, Nabi buka, Nabi bagi dekat sahabat daripada negara Libya yang merupakan khidmat dan pembantu Nabi, khadam. Okey, ketika mana Nabi berhijrah sampai ke Madinah dan sebagainya, barang itu masih disimpan. Sehingga selepas beberapa tahun, maka khadam yang menemui ataupun yang memegang barang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi pulang daripada langit, disimpan, diceritakan sehinggalah pada tahun 2018. Saya ringkaskan cerita, dibawa ke museum British kan, museum United Kingdom, okey, dibawa ke museum UK dan dibuat kajian bahawa bila dibuka, sebab jubah pakaian yang Nabi pesan tu tidak pernah dibuka pada zaman sahabat tu. Okey, sebab mungkin mereka nak memuliakan pesanan dan wasiat Nabi, mereka tak sanggup dan tak boleh buka. Bila dibuka, masya-Allah, tabarakallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka ditemui di poket jubah. Ketika dibuka, maka ditemui kayu sugi di bawah, di bahagian poket jubah lah. Okey, kopiah, set, kopiah, serban, jubah dan juga capal yang sekali dengan kayu sugi ni. Okey, semua benda tu kecuali kayu sugi, jubah apa semua tu sekarang masih berada di lab ataupun makmal United Kingdom yang mereka sedang menunggu keputusan nak bagi tahu siapakah pemilik asal, siapakah pemilik, datang dari mana ke sejarahnya jubah tu, nak mengesahkan kebenaran hak milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang buat tu tuan-tuan adalah orang Kristian, orang yang bukan Islam, yang suka mengkaji lapisan DNA. Semua barang Nabi ni macam mana nak tahu kesahihan, dia bawa masuk dalam makmal. Semua ni dicek-cek, dia punya bekas jari, bekas tapak tangan, bekas titik peluh dan sebagainya, semua dimasuk dalam makmal. Semua barang yang tidak ada DNA dia adalah kepunyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup manusia ni, Allah buat Nabi sahaja yang tidak ada DNA. Kita ni ada DNA kita kan, positif, negatif dan sebagainya. Nabi bila barang tu tidak ada DNA, maka digesahkan bahawa barang tu memang milik kepunyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang benda yang sangat menakjubkan berlaku dalam jubah ni, sebab kayu sugi ni ditemui di dalam jubah, serban, capal tadi disimpan di UK. Sebab apa? Sebab masih lagi dalam uji kaji. Okey, okey, dalam makmal yang membuat uji kaji kepada kayu sugi ni, sama juga kayu sugi ni, kayu sugi yang wangi dia masih sama macam wangian barang-barang yang kita tengok daripada tadi. Semua wanginya sama. Okey, wangian yang sama, satu jasad, satu tubuh. Antara sebahagian laporan yang kita dapat daripada interviewer ataupun penyelidik, researcher yang buat di makmal United Kingdom tu, mereka buat kajian bahawa kayu sugi dan juga jubah yang laporannya masih kita tunggu keluar tu, laporan rasmi mengatakan bahawa pada jubah, pada kayu sugi, pada capal, pada serban, pada kopiah yang dijumpai kayu sugi ni, ada unsur-unsur yang bukan terdapat pada bumi. Maksudnya apa? Ada unsur angkasa, ada unsur angin, ada unsur langit, ada unsur yang bukan di bumi. Sebab bila Nabi naik dalam Isra wal Mi'raj, Nabi angkat, Nabi pakai dengan kasut-kasut capal tu. Jadi bila naik ke langit, maka Allah menunjukkan bahawa mungkin ada unsur angin, unsur angkasa lepas, merentasi ke Sidratul Muntaha, yang manusia bila buat kajian pada lapisan-lapisan jubah, lapisan kayu sugi ni mengatakan bahawa ini barang DNA ataupun atom zarah-zarah yang ditemui, yang melekat pada baju tu tidak ada di bumi dan mereka tak tahu asal dari mana. Ini bukan barang bumi, ini bukan barang tanah. Maka itu antara kajian yang sedang ditulis oleh orang yang buat kajian ni, dan kita dimaklumkan bahawa orang yang buat kajian awal
dalam mengkaji kesahihan barang Nabi ni sudah pun melafazkan kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dengan barang tengok Nabi ni, walaupun Nabi dah wafat, orang masih masuk Islam, orang masih follow Nabi. Daripada 4 orang follow Nabi, sehinggalah hari ini umat Islam 1.8 bilion 1.8 bilion umat Nabi Muhammad SAW, walaupun asalnya hanya 4 orang follower, likers and subscribers Nabi hanya 4 orang, sehingga akan menjadi 1.8 bilion. Walaupun Nabi tidak ada YouTube, Nabi tidak ada FB, tapi follower Nabi hampir 2 bilion, sedangkan Nabi dah wafat. Tidak lain tidak bukan dzalika min ayatillah, itu antara kebesaran dan tanda kebesaran Allah dan mukjizat kenabian. Okey tuan-tuan, jadi berbalik pada kisah tadi, maka sallallahu alaihi Muhammad, bila laporan akhir keluar tentang baju tadi, maka saya dimaklumkan oleh pemilik yang bawa barang-barang khazanah Nabi ni, kita akan buat road tour besar-besaran nak beritahu bahawa inilah baju, jubah, capal yang Nabi pakai dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Bukan hanya nak beritahu barang untuk kepunyaan Nabi, tetapi juga membenarkan kisah peristiwa Isra wal Mi'raj. Bukan cerita mitos, bukan cerita legenda, tetapi kisah benar. Buktinya apa? Orang putih yang buat kajian yang masuk Islam tu pun telah membuktikan bahawa semua zarah atom yang melekat pada barang-barang yang Nabi pakai tadi, yang ada kayu sugi ni dalam poket dia, maka bukan barang yang berasal daripada tanah dan bumi, maka barang angkasa lepas. Jadi tidak lain bukan bila angkasa lepas, maka itulah bumi, barang-barang yang Allah izinkan daripada Sidratul Muntaha, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Jadi yang terakhirnya kita ke batu, okey, yang terakhir di sini tangan kita akan ada kuasa elektrik, seolah-olah begitu, aliran arus elektrik, bermaksudnya batu ni sentiasa hidup. Okay. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, antara keajaiban lain, batu ni dia meninggalkan kuasa arus elektrik ataupun aliran elektromagnet. Sebab waktu dia jumpa ini, dia berada di sekitar Tanah Haram ataupun sekitar Kaabah, dan dia aura elektromagnetnya dia memancar sehingga 17 km ataupun 17,000 meter ke atas udara. Sebab tu menjawab persoalan satu-satunya tempat dan daerah negara kenapa mana-mana pesawat tidak boleh lalu dan tidak boleh menjadikan di atas Kaabah ataupun di atas Masjidil Haram, tidak akan ada laluan pesawat. Mana-mana semua bumi di angkasa ni, hanya satu-satunya kawasan yang tak boleh pesawat lalu adalah di atas Kaabah. Kenapa Allah buat macam tu? Sebab antara sebab dia adalah batu meteor ni, dia naik elektromagnet dia tu, kuasa aliran, kuasa power dia tu, aura dia naik memancar 17,000 meter ke atas ke udara. Jadi pesawat kalau lalu ni memang dia akan mengganggu seluruh sistem navigasi dan radar pesawat. Maka itu antara kelebihan dan mukjizat juga, kelebihan yang Allah berikan. Batu yang telah terbinanya Kaabah. Jadi itulah antara sebahagian barang-barang yang ada pada zaman Nabi yang menyebabkan kita terpancarkan kasih dan cinta rindu kepada Rasulullah SAW. Jadi kita tak boleh pergi umrah because of PKP dan COVID, tetapi kita boleh datang ke sini, maka boleh menambahkan cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW. Terima kasih di atas tontonan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan boleh menambahkan kekasih, rindu dan kasih kita kepada Rasulullah SAW. Teruskan berselawat ke junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengasihi, mencintaiku, maka dia kalau itu ada saya tekan. Dia percaya tak? Tenaga. Okey. Dia radius tu boleh pergi 17 km ke atas kan. Barang terakhir dari kiswah Kaabah, ini antara 7. Ini adalah kopiah dan serban. Kopiah dan serban Nabi, untuk makluman, dalam di dunia ni ada 70 lebih pemegang dan penyimpan serban dan juga kopiah Nabi. Okey. Kopiah Nabi yang ada jambul ke atas ni, material ni diperbuat daripada kayu pine cypress. Kayu pine cypress ni adalah kayu yang terbinanya bahtera Nabi Allah Nuh AS. Kayu pine cypress adalah kayu yang wangi, kayu yang kuat, dan dalam kitab sirah mengatakan bahawa kayu pine cypress yang merupakan antara material terbinanya kopiah Rasulullah SAW ni, tuan-tuan, adalah kayu yang datang dari pohon. Pohon ini yang dibawa turun oleh Nabi Allah Adam AS daripada syurga. Nabi Adam turun daripada syurga, Nabi bawa 2 benda. Tangan kanan Nabi Adam adalah batu Hajarul Aswad, tangan kiri Nabi Allah Adam AS adalah
kayu cypress. Kayu cypress ni dia buat bahtera Nabi Nuh, dan yang kedua tongkat Nabi Musa yang berada di Museum Topkapi Istanbul. Dan sebagai kayu cypress inilah dia ambil sebagainya terbinanya sallallahu alaihi Muhammad, terciptanya kopiah Nabi, sebab dia ada aura tersendiri dan ada kewangian tersendiri. Okey, maka inilah antara barang-barang yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah